Waalaikumsalam. Saya Zulaimi, ya. Saya Nur Aisyah dari Institut Teknologi Singapura sedang membuat tinjauan berkenaan pemilihan universiti dalam atau luar negara. Tuan Zulaimi masih ingat tak kita ada buat temu janji dalam talian berkenaan tajuk itu? Oh ya, saya ingat Puan Aisyah, saya ingat. Okey, boleh teruskan. Okey, terima kasih Tuan. Saya. Para pelajar yang cemerlang secara lazimnya menginginkan tajaan atau beasiswa untuk menuntut di peringkat pengajian tinggi di luar negara. Boleh saya tahu kenapa? Okey. Universiti yang terkemuka kat dunia ni seperti Universiti Cambridge di United Kingdom atau Universiti Stanford di Amerika Syarikat, mereka mempunyai pelajar-pelajar yang saya boleh kata bertaraf dunia. Maka pelajar kita yang cemerlang dapatlah bersaing dengan mereka-mereka yang setara dan dapat bersaing, dan kita boleh buka minda lebih luas dan lebih berlapang dada. Dan juga mana tahu kita dapat mengharumkan nama kita, kalau tak nama kita pun keluarga kita, negara kita, dan insyaAllah dapat menjamin masa hadapan yang lebih baik. Okey, baiklah. Melanjutkan pengajian di luar negara sudah menjadi kelaziman bagi masyarakat kita yang berkemampuan, tetapi bagi mereka yang tidak mempunyai sokongan kewangan, adakah langkah untuk belajar di luar negara satu perkara yang wajar dilakukan? Baik, saya cerita dulu tentang keinginan atau cita-cita setiap insan. Iaitu setiap insan di muka bumi ini mengimpikan segala yang terbaik untuk hidup masing-masing. Sebagai pelajar, pastinya untuk mencapai tahap pengajian di peringkat tinggi adalah satu cita-cita yang ingin digarap. Apatah lagi menyambung pengajian di luar negara, di mana pelajar akan bersaing bersama-sama dengan golongan cerik pandai daripada serata dunia di universiti-universiti yang terkemuka. Selain daripada perbelanjaan yang dikeluarkan oleh ibu bapa, pelajar juga berpeluang untuk menyambung pelajaran di luar negara dengan memohon beasiswa daripada yang ditawarkan oleh banyak agensi kerajaan maupun swasta. Sekiranya anda menepati kriteria yang ditetapkan, peluang keemasan ini perlu diambil dengan penuh komited dan tidak boleh disia-siakan. Maka jawapan bagi yang tidak berjaya mendapat sokongan kewangan dan boleh terjerumus dalam bebanan hutang family, elok saya nasihatkan supaya dapatlah belajar saja di universiti yang terbaik dalam negara kita sendiri yang tidak kurang hebatnya. Apakah kebaikan belajar di luar negara? Antara kebaikan yang bakal diperolehi seorang pelajar apabila menyambut pengajian di luar negara adalah kebolehan untuk belajar berdikari. Setibanya pelajar di negara asing, setiap perkara daripada menguruskan hal ehwal pengajian, keuangan, kesihatan, makan dan minum dan kebajikan diri perlu dibuat oleh diri sendiri. Tanggungjawab ini merupakan satu amanah yang jika berat untuk dipikul, maka pelajar itu tidak mampu untuk menyambung pengajian di luar negara. Langkah ini secara langsung dapat membawa pelajar keluar daripada zon selesa di rumah sendiri. Anda perlu menyelesaikan diri dengan kehidupan di negara asing, bergaul dengan masyarakat asing, dan dalam masa yang sama mengikuti pengajian di universiti. Pepatah Melayu ada berkata, tidak ada gunung yang tidak dapat didaki, tidak ada lurah yang tidak boleh dituruni. Jika anda berazam untuk menyambung pengajian di luar negara, tugas untuk menguruskan diri sendiri ini adalah kebaikan yang bakal diperolehi dari hari ke hari. Apabila anda selesai dan mendapat ijazah dari luar negara, masa depan atau mencari pekerjaan terbentang luas dalam dan luar negara. Anda boleh saja bekerja di mana-mana. Oh, okey, baiklah. Apakah kekurangan belajar di luar negara pula? Kekurangan atau boleh dikatakan keburukan jugalah. Dari segi kekurangan pula, pelajar akan mengalami kejutan budaya. Apabila pelajar berjauhan daripada keluarga dan perlu hidup berdikari, banyak cabaran yang bakal dihadapi. Sebagai contoh, anda menyambung pengajian di negara Jepun yang mempunyai perbezaan bahasa, budaya dan suasana. Anda perlu berkomunikasi menggunakan bahasa tempatan, menikmati sajian makanan tempatan
dan bergaul dengan budaya tempatan. Hanya jati diri dan kekuatan iman yang akan membentuk kemampuan diri masing-masing untuk bertahan sepanjang tempoh pengajian di luar negara. Lebih-lebih lagi bagi pelajar beragama Islam yang terdedah kepada budaya asing seperti minum arak secara terbuka dan pergaulan bebas secara sosial. Turutkan rasa binasa, turutkan hati mati. Perumpamaan ini jelas menunjukkan bahawa jika pelajar gagal menguasai kejutan budaya yang dialami, maka fokus untuk belajar negara akan terganggu. Keburukan lain yang bakal dihadapi oleh penuntut luar negara adalah kos sara hidup yang tinggi. Situasi ini lebih terkesan kepada mereka yang menggunakan sumber kewangan sendiri apabila menuntut di luar negara. Tetapi pelajar yang menerima tajaan dan beasiswa juga perlu mengambil perhatian kerana allowance sara hidup perlu digunakan sebaik mungkin supaya tidak membazir. Amalan berjimat cermat seperti memasak bersama-sama rakan serumah adalah digalakkan sangat berbanding membeli juadah di restoran. Terdapat kes di mana saya pernah jumpa kawan saya, pelajar ini terpaksa menamatkan pengajian di luar negara kerana ibu bapa dah tidak mampu menanggung kos anak mereka walaupun anak tersebut membuat kerja sampingan sambil belajar. Situasi ini akan memberikan tekanan kepada pelajar tu kerana perhatiannya untuk menamat pengajian akan terganggu kerana perlu bekerja sambilan yang menggunakan tenaga fizikal dan mental. Pokoknya, belajar di luar negara adalah kos sara hidup yang tinggi, menjadikannya salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dengan baik dan teliti. Okey. Akhir kata, apakah nasihat Tuan kepada anak-anak kita? Kesimpulannya adalah kebaikannya dan juga keburukannya. Apabila pelajar ingin melanjutkan pengajian di luar negara, secara realitinya, secara nyatanya, ramai mahasiswa dan mahasiswi yang berjaya menamatkan pengajian dengan cemerlang di luar negara. Bukti ini jelas menunjukkan kebolehan anak watan kita untuk mengecapi kejayaan di mana Menara Gading walaupun berhadapan pelbagai risiko dan cabaran. Jika diberi peluang untuk keluar negara, sahutlah cabaran tersebut dengan penuh iltizam. Kita juga tidak boleh nafikan institusi pengajian di dalam negara yang turut menghasilkan graduan yang berkualiti dan berguna untuk negara. Walau apapun pilihan pelajar, yang penting adalah genggam berapi biar sampai jadi arang. Terima kasih Tuan Zulaimi atas nasihat-nasihat anda yang bernas dan juga kerana telah meluangkan masa untuk tinjauan kami. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.